Terjemahannya muka surat 901. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibni Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar pada hari raya, baginda menyuruh supaya dipacakkan tombak di hadapannya. Lalu baginda dan orang-orang di belakangnya bersembahyang dengan bersutrahkan lembing itu, silap tombak itulah. Tombak itu. Dalam perjalanan juga Nabi SAW selalu melakukan demikian. Dari situlah para pemerintah mula menggunakan tombak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya Nabi SAW pernah mengimami mereka, yakni para sahabat, bersembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat di Batha, iaitu nama satu tempat di luar kota Mekah, dipanggil juga Abtah, dalam keadaan dipacakkan di hadapan beliau sebatang lembing. Ini lembing ya. Sementara orang perempuan dan keledai pula lalu di hadapannya. Dalam keadaan tu ada orang perempuan dan keledai gapo lalu di hadapannya. Yang ini di bahagian atas daripada lembing yang dipacak tu. Jadi kita masih lagi dalam bab sutratul imam, sutratu man khalfahu. Sutra imam merupakan sutra orang-orang di belakangnya. Jadi sutra ialah penyekat, penanda ruang orang yang bersembahyang di sebelah kiblat. Maknanya dia mengambil ruang setakat itu sahaja. Setakat itu sahaja. Tidak mengambil banyak ruang. Jadi tujuannya untuk memudahkan dia dan juga orang lain. Orang-orang yang nak lalu depan tu boleh lalulah di atas daripada sesuatu yang kita letakkan sebagai sutra itu. Jadi tadi ada baiki kan, lembing ke apa tu kan. Jadi saya pun tak berhenti juga bahasa Melayu ni tapi tengok dalam kamus begitulah nampaknya. Dia kalau dalam bahasa Arab panjang sekali, rum dia panggil. Lepas tu harbah, hak sebut dalam hadis ni. Pendek lagi anazah, yang sebut dalam hadis yang kedua tadi. Kalau tengok dalam kamus Melayu, kamus Dewan atau apa kita kata, tengok dalam tu dia kata tombak ni lebih panjang daripada lembing. Lembing tu pendek. Itulah sebab tu kita guna ni. Jadi harbah itu lebih panjang daripada anazah. Dari segitulah bezanya. Yang ni ada kalanya Nabi SAW pacakkan di hadapan dia, pancangkan di hadapan tempat dia sembahyang tu, tempat imam lah. Pancangkan tombak, ada kalanya lembing dan macam-macam lagi yang lain. Tapi hak biasanya itulah, dua itulah. Gitulah kebiasaannya, kata Ibnu Umar. Ini menunjukkan kebiasaan. Sebab di akhir hadis tu kalau kita perhatikan, dia kata dalam perjalanan juga Nabi SAW selalu melakukan demikian. Mana dia pakai sutra juga. Tidak dalam perjalanan pun, kalau di luar, di musalla, di luar daripada masjid dia, di musalla, tempat sembahyang hari raya, tempat sembahyang kusuf dan sebagainya, dia guna begitu juga. Ini kebiasaan, sebab dia guna selalu melakukan demikian. Dan apabila dia keluar, dia akan buat gitu. Di tempat yang tidak ada dinding ataupun yang memang boleh dijadikan sutra, dia buat gitulah kebiasaannya.
Jadi hadis yang kedua ini jelas menunjukkan sutrah ini selalu Rasulullah SAW ambil. Rasulullah guna sutrah ni. Dan kalau kita perhatikan, sutrah yang diguna ni untuk seramai-ramai orang yang semaya tu satu saja, iaitu di hadapan Rasulullah SAW. Lepas tu orang-orang yang semaya ada belakang dia tu, makmum tu, seramai-ramai tu, tak ada sutrah. Semuanya kosong saja di depan tu, tak ada. Jadi kenapa tak ada? Itulah Imam Bukhari buat tajuk ni. Sutrah imam merupakan sutrah orang-orang di belakang dia, tak perlu sutrah lain dah. Sutrah itu saja sudah memadai. Sudah memadai. Tidak perlu kepada sutrah lain dah, tak perlu. Itulah maknanya sini. Itulah difaham daripada hadis ni. Imam Bukhari faham. Kalau kita perhati ikut dia, nampaklah. Adakah banyak sutrah tu? Tak ada. Sutrah yang ada hanya satu sahaja. Di mana? Di hadapan Nabi SAW. Bila satu, ini menunjukkan sutrah, hak tajuk dia, sutrah imam, itulah dikira sebagai sutrah orang di belakang dia. Yang ni tak kisahlah kalau lalu kot depan tu, walaupun depan makmum dia kan dia panjang gitu, saf dia derek gitu, imam duduk tengah saja. Jadi kalau litas depan makmum ni, selagi tak litas di antara imam dengan sutrah depan dia, selagi tak litas tu, bermakna tak litas lagi. Itu maksud dia. Sebab itu kita faham daripada hadis hak sebelum ni, hak mula-mula. Di bawah tajuk ni, hak mula-mula, memang gitulah. Ibnu Abbas lalu sekerak saf tu, sebahagian saf depan, dia pun lepaskan himar dia, masuk ke dalam saf. Tak ada siapa kata apa pun. Dan tidak, kalaulah terjejas, kalau nak kata batal tu, iyalah berat benda lah. Kalau tidak kata batal pun, terjejas saja, mesti gagal, mesti sibuk orang dia litas tu lepas sembahyang. Ini tak ada siapa pun tegur dia, kata dia. Ini menunjukkan kalau selagi tak litas sutrah di hadapan imam itu, tak masuk celah tu, tak ada jadi apa sembahyang. Itu Imam Bukhari nak ceritanya. Jadi makmum dia mengikut imam. Kalau litas imam dia, baru terjejas. Terjejas tu orang belakang tak nampak, tak tahu apa satu pun, tak ada serang apa pun, dia kira terjejas lah. Apa maksud terjejas? Tu kita akan ada bab suku kita. Di situ lebih kurangnya secara ringkasnya, terjejas ni hak paling teruknya ada yang mengatakan dengan makna batal. Batal. Kalau kira batal berlaku lah untuk imam makmum ke apa. Itu maksud terjejas tu. Tapi nak boleh ke batal tu, benda-benda juga yang melitas tu, bukan semua benda juga yang melitas tu dikira batal tu. Paling banyak ada 3 hak dikatakan batal, iaitu anjing, keldai, perempuan. Tu je. Lepas tu dalam hak tu pun ada, akhir sekali Imam Ahmad kata anjing saja. Perempuan kau tidaklah sampai batal. Keledai pun tidak sampai batal. Ada hadis juga. Yang membatalkan anjing. Anjing itu pun anjing kalau hitam semua. Tu beza dia. Tapi di suatu peringkat dahulu, Imam Ahmad pernah berpendapat, dia kata semua tu memang membatalkan. Lepas tu dia sikit dia buat, tinggal anjing. Itu saja. Bagi orang yang tidak mengatakan batal, jadi terjejas tu dengan makna lain lah. Hilang khusyuk kalau kita kata, itu maksud terjejas. Dan hak 3 tu tidak maksud 3 tu saja. 3 itu contoh yang dekat dengan orang pada masa tu. Bukan dia khusus dengan 3 tu saja. Bahkan sebaliknya, kalau sebab dia tuju waktu tu kepada lelaki, perempuan menjejaskan kalau lelaki sembahyang, kalau perempuan sembahyang, sebaliknya tidak terjejas, tidak terganggu juga perempuan, sama juga. Jadi termasuk juga. Jangan kita fikir, ini kalau orang perempuan ni ada masalah sama orang perempuan ni, jadi macam najis kau, ataupun teruk sangat kau, macam anjing kau, macam keldai kau.
nak tengok dari segi bodoh dia tu, boleh jadi orang terfikir. Tidak, itu contoh. Contoh. Bermakna kalau orang perempuan sembahyang, lelaki lalu, sama. Sebab masing-masing tu dia menarik perhatian lawan dia. Itu sebenarnya. Dan ini tidak dengan makna membatalkan, tapi dengan makna mengganggu khusyuk tu, terganggu khusyuk. Ataupun kalau kita kata lepas tu dah, kalau terjejas orang belakang ni tak nampak gapo tu, macam mana? Itu sebab ada ulama yang mengatakan maksud terjejas itu putus hubungan yang terjalin di antara seseorang yang bersembahyang dengan Allah. Bila seseorang itu bersembahyang, dia ada hubungan. Sebab tu, kerana hubungan itulah dulu kita baca dah dalam hadis-hadis banyak kan. Dia tak seri meludah ke depan, tak seri meludah ke arah kiblat. Kalau nak ludah-ludah balik kiri, itu gambaran perhubungan yang terjalin di antara seorang yang bersembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dalam hadis dia tidak kata batal, dia kata taqta'u ataupun yaqta'u, memutuskan. Memutuskan tu macam ada benda yang terjalin itu. Jadi waktu putus. Jadi putus tu kita tak merasa, tetapi Nabi SAW cerita bila putus tu ada kurang lah semaya kita. Hak naknya jangan putus. Dan boleh jadi putus ni bukan sekadar itu saja. Sebab tu sembahyang jemaah tu dia lebih daripada sembahyang seorang. Sebab dia kira satu. Dia kira satu kalau sembahyang jemaah. Kalau sembahyang seorang, pada masa seseorang tu khayar dah, fikiran dia tu pelayan pergi kursi tu dah, dia putus itu. Putus. Banyak tempat lah boleh putusnya. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, ketika kita putus teringat Tuhan, kita katalah tidak khusyuk, orang lain khusyuk. Jadi sepanjang tu takkanlah semua kosong fikirannya, tak ada tumpuan. Takkanlah begitu. Kalau sebab tu kau ramai jemaah, kau molek. Sebab dia kira satu, tak putus. Itu benda. Tak apalah. Baik, kita tengok sini. Dia akan suruh pacakkan tombak di hadapannya. Lepas tu dia semayang lah dengan bersuturahkan tombak itu, bukan lembing, tombak tu. Sebab dalam hadis ni dia sebut harbah. Kalau lebih tepat dengan hak pendek lagi tu, anazah, sesuai dengan tu yang hadis yang nombor 3, yang ketiga tadi. Adapun perincian dia tu, adakah siapa-siapa tahu dah perbezaan di antara lembing tu, panjang ni orang panggil gini, pendek sikit gini Melayu, tak tahu. Boleh baikilah waktu tu, boleh baiki. Jadi lembing tu adakah dengan tombak dia ada beza? Apa tombak tu lebih panjang? Lebih panjang. Anazah tu sesuainya kalau dah lebih pendek sikit, lembing. Tapi yang kita umum ni faham, kalau tak tengok komus lah, lebih kurang yang panjang pendek tu kan, orang guna belakang, tak tahu. Jadi begitulah. Ni dia cerita ni ketika keluar pada hari raya. Sebab Nabi SAW dia sembahyang raya tidak di masjid dia sembahyang di musalla. Dia ada beza, berbeza dengan tempat kita ni. Banyak buat di masjid kan. Sebab apa? Kita ni musim hujan banyak. Kalau musalla tu payah, basah. Sebab tu jadi orang sembahyang di masjid. Tetapi sembahyang di masjid tu macam sokmo-sokmo, tak? Tidak ada ketika dah sembahyang di tempat terbuka lagu tu. Itu tak kena juga. Sebab Nabi SAW selalu sembahyang di musalla ni. Dia banyak perkara beza antara musalla dengan masjid. Kalau dari segi sembahyang raya gapo semua ni, lebih baik di musalla walaupun tidak masjid. Sebab apa? Dia dikerah semua tu, lelaki, perempuan, tua, muda pergi belakang. Pergi belakang. Bagi orang yang mengatakan orang perempuan tu kalau hak mari kotor ke apa, tak boleh masuk dalam masjid, maka dalam masjid dia nak pergi mana? Sebab tu jadi terpakat tak pergi terus.
Tapi kalau di musalla boleh pergi. Bagi orang yang kata tak apa ni, tak boleh masuk masjid lah, masalah. Lepas tu kalau masuk masjid pun orang ramai menyusah. Yang dah tu kita tak boleh sembahyang kalau mengikut orang kata boleh pula. Kita pergi ke masjid, masjid tu kan terhak. Bila pergi ramai penuh. Jadi ada pula orang tak sembahyang dah tak tu pula. No, kan menyusah. Payahlah. Kalau di musalla berbeza. Dan Nabi SAW kalau nak sembahyang gerhana ke apa, dia sembahyang di musalla. Musalla tu kawasan terbuka. Kalau kita kata hak paling sesuai tempat kita ni stadium lah. Stadium. Tapi jarang baru-baru learn ni je, baru pandai nak sembahyang di stadium ke apa. Kalau tidak tak reti orang kita ni. Betul lah tu betul. Itu musalla. Jadi kalau pada dekat tempat main saja dah. Nabi ajar tidak begitu. Di mana-mana pun molek kita beribadat. Molek beribadat dan luah tempatnya. Itulah yang sesuai. Jadi pada hari raya lagu itulah keadaannya. Sebab tu perlu dia pacak lembing tu. Sebab tak ada gapo pun nak dijadikan sutra oleh Nabi SAW. Kalau di masjid dia, dinding masjid tu jadi sutra dah. Dia duduk dekat dengan dinding. Tapi kalau di musalla ni tak ada. Itu sebab pacak lembing atau tombak itu. Dalam perjalanan juga, mana ketika tadi pergi sembahyang raya tu bukan dalam perjalanan, bukan musafir, memang duduk di Madinah. Dalam perjalanan juga dia royak ni maklumat tambahan. Dalam perjalanan juga Nabi SAW buat lagu tu lah. Sebab dalam perjalanan tak tahu mana kan sembahyang, nak sampai masa sembahyang. Bukan sebab kita zaman ni Islam tu tersebar meluas, ramai macam tempat kita ni, panjang jalan tu ada masjid, kita kata kan. Zaman dulu ketika Nabi mula-mula bawa agama ni tak ada gapo, kosong, tak ada gapo. Jadi bila nak sembahyang tu dia pacak, dia pacak lembing. Dari situlah para pemerintah mula menggunakan tombak. Dari situlah pemerintah mula menggunakan tombak. Jadi ada beberapa nota kaki di situ. Ada beberapa nota kaki di situ. Yang pertamanya nota 789. Ini dalam riwayat Bukhari. Dia sebut gitulah. Bila keluar pada hari raya, baginda menyuruh supaya dipacakkan tombak di hadapannya. Tetapi berdasarkan riwayat Al-Ismaili, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah dan lain-lain, ada tersebut tambahan di situ. Kenapa Nabi SAW suruh pacak tombak tu? Jadi kita tak nampak sebab tu. Kalau berdasarkan hadis kita baca di atas. Tapi berdasarkan tambahan dalam riwayat mereka yang tersebut itu, dia sebut wa dzalika annal musalla kana fadha'an laisa fihi syai'un yasturu. Sebabnya tempat sembahyang musalla, dia tidak sebut masjid. Di sini kita nampak apa tempat tu, orang panggil gapo tempat Nabi SAW sembahyang raya tu, dia sebut musalla. Jadi musalla itu terletak di tanah lapang, fadha', di mana tiada sesuatu dapat dijadikan sutra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nak boleh dibuat jadi sutra. Sebab tu disuruh pacak tu. Nampaklah apa sebab dipacak tu, sebab tak ada benda yang boleh dibuat sutra. Lepas tu sebut ada riwayat asal usul lembing yang dipacak di hadapan Nabi bila sembahyang tu mari mana. Dia ada dua. Situ kalau baca, yang pertamanya lembing itu hak Zubair bin Awam. Dalam peperangan Zubair dapat lembing itu. Dan Nabi SAW dalam peperangan Uhud ni semua, Nabi SAW minta ke dia, ataupun Zubair bagi kepada dia ke,
Jadi lembing itu, tombak itulah yang dijadikan sebagai suteranya biasanya dalam perjalanan dibawa. Riwayat satu lagi, Najasyi ada menghadiahkan, dia kirim lembing itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembing itu digunakan oleh baginda ketika bersembahyang sebagai sutera. Ada dua riwayat. Jadi ulama-ulama cuba kumpulkan, cuba dia pakai jamak, nak pakai kedua lah. Pakai kedua. Mula-mula biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai hak Zubair dulu. Lepas tu lama setelah ada hak baru dia pakai hak tu pula. Begitulah. Lepas tu dia sebut dalam perjalanan juga Nabi SAW selalu melakukan demikian. Jadi hak Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umarnya setakat tu je. Hak selebihnya dari situlah para pemerintah mula menggunakan tombak. Itu bukan cerita Ibnu Umar, bukan kata-kata Ibnu Umar, tetapi kata-kata muridnya, iaitu Nafi', anak murid dia. Itu kata-kata dia, bukan kata-kata Ibnu Umar lagi. Hak Ibnu Umarnya setakat tadi je. Perlu kita tahu tu. Kadang-kadang keliru. Jadi hak lagu-lagu ni lah orang panggil mudraj itu. Ni hadis mudraj ni, lagu ni lah. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, kita ingat ke hak tuan asal tu dia sebut perawi hak atas tu, rupanya perawi hak bawah. Perawi hak bawah tu yang sebutnya. Jadi itu kita bacalah 790. Cerita Ibnu Umar habis di sini sahaja. Adapun ayat seterusnya, iaitu dari situlah dan akhirnya, ini bukan kata-kata Ibnu Umar lagi. Bila bukan kata-kata Ibnu Umar di satu tempat dan ia boleh mengelirukan, hal itulah orang panggil hadis mudraj. Ini hadis mudraj. Jadi boleh mengelirukan juga. Kalau tidak, orang kata Ibnu Umar kata kedudukan sahabat ni dia lebih tinggi lagi daripada tabi'i. Ada kalanya sahabat mentafsirkan ataupun menambahkan itu. Hak Nabi sebelum tu yang berhenti setakat tu, hak tambah lagi tu sahabat. Jadi kalau kita keliru sampai kita kata ini hak Nabi kata juga, tak sama Nabi dengan sahabat. Sebab tu penting kita kena tahu benda-benda begini, setakat mana hak tu asal cerita dan setakat mana hak tambahan. Jadi berdasarkan, jadi kita nak tahu hak ni, hak tambahan ni bukan hak Ibnu Umar sendiri, tetapi hak Nafi', kita nak tahu mana? Kita tahu daripada hadis-hadis lain. Misalnya di sini daripada hadis Ibnu Majah, di dalam Musnad Abu Awanah misalnya ada disebut bahawa dengan jelas lah Nafi' kata hak ni, hak kemudian. Bukan bermakna tak ada nilai langsung hak dia kata tu, tak. Tapi biar kita tahu beza lah, tahu beza tu. Sebab pada hakikatnya memang tidak sama sahabat dengan tabi'in. Lebih sahabat lagi. Kalau Nabi dengan sahabat, lebih Nabi lagi. Dan kalau dalam bab hukum ke apa, kena pastilah hak tu. Sebab kalau hak Nabi kata, kedudukannya lain. Dia boleh jadi syariat. Kalau perawi kata, itu pendapat dia, kita tak terikat mana dengan dia. Itu penting tahu benda-benda gini. Jadi maksud kata-kata Nafi' tu macam-macam ditafsirkan. Ada orang kata dia nak mudah kepada pemerintah, hak zaman dia tu, nak memburukkan pemerintah di zaman dia. Jadi hal ini biasalah orang-orang yang benci kepada kerajaan Bani Umayyah, dia kaitkan ni ada pemerintah ni mana-mana lah buat benda bid'ah lah kira-kiranya di zaman dia Bani Umayyah ni. Sebab tu dia tak moleknya. Tapi itu prasangka saja sebenarnya. Prasangka. Jadi duk terbawa-bawa pakelan ni. Gitu duk anggap. Bukan semua juga. Hak sebetulnya kita tengok, dia nak royak tu, dia nak royak benda tu. Cuba kita perhati maksud kata-kata Nafi' ini ialah punca budaya atau upacara membawa lembing.
di hadapan para pemerintah ketika mereka pergi ke sesuatu tempat secara rasmi ialah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka di zaman pemerintahan masing-masing tidak mempunyai apa-apa tujuan yang telah mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya di zaman baginda. Pada zahirnya mereka nampak semacam meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya membawa lembing di hadapan pemerintah di zaman kemudian hanya menjadi lambang kebesaran kepada lambang kebesaran kerajaan semata-mata, tidak lebih dari itu. Jadi kalau Rasulullah di zaman dia letak lembing itu pasal tak ada sutera, nak dijadikan sebagai sutera, itu tujuannya. Zaman pemerintah kemudian dia semua sudah kemah dah. Kalau masjid, kalau tempat semua dia ada dah sutera. Jadi tak ada dah keperluan ni, kalau nak kira sudah ada tanda-tanda ni. Tapi apa juga bawa juga lembing tu, ingat kepada hak asal itulah Rasulullah tu. Jadi budaya pula. Sebab tu di mana-mana pun tempat kita ni sendiri pun kan, apa yang sebelum upacara pertabalan kau gapo tu arak kau tu arak lembing kau, arak gapo dia cukemar dipanggil dah. Itu semua goni makna dia gini, goni makna dia gini. Hak asalnya ringkas sangat je. Dan tak ada pun maksud tu Nabi bawa tu, tak ada. Tetapi idea tu kita kata Nabi SAW tu buatan dia tu jadi sumber inspirasi kepada orang kemudian. Molek ke tidak molek itu cerita lain. Pada kau termasuk dalam bid'ah kau tidak, itu cerita lain. Itu cerita lain. Kalau dengan maksud ibadat, kalau dengan maksud kurang, kalau tak buat gitu, itu jadi lagu lain. Tak ada kau sampai ke situ. Kalau tak sampai situ, semata-mata nak menyatakan kebesaran kerajaan saja, tidak apa, tak apa. Tidaklah termasuk dalam bid'ah yang dilarang itu, tidak. Sebab kita kata buat daerah jalur kau bisa, apa makna dia? Setara tu, bukan kena dengan ibadat, tak apa tu. Jadi kalau nak buat, ikutlah bahasa lagu mana, ikut, terpulang kepada kita, kita bebas benda-benda lagu tu. Tapi nak ceritanya ni, idea ni mari mana? Idea ni mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi bukan hak ni saja sebenarnya. Kita kata inspirasi kita, idea kita ada ni kan. Manusia ni sebenarnya banyak daripadanya berpunca daripada agama. Tapi orang tak tahu, orang tak perasan. Dia tidak tahu peranan agama dalam masyarakat. Sampai di satu ketika kan, alhamdulillah lah kita umat Islam ni, kita tidak gitu. Kalau kita tengok ke masyarakat kita ni, alhamdulillah nak banding dengan tahun 70-an dulu kan, 60-an, awal 80-an teruk juga. Tapi keadaan dia semakin baik. Kehidupan beragama semakin baik sebenarnya. Kekurangan tu tetap ada, tapi secara umumnya semakin baik. Kalau dulu kak, kalau tidak mengaji agama, kalau perempuan tak tunduk kepala, jadi pegawai agama, tak cara dah agama ni. Gitu keadaannya kalau orang perempuan. Kalau lelaki pun gitu juga. Tak ada dah nak mengaji gapo ni agama, tak ada. Dia jadi suku. Zaman kemudian lama lagu lain. Bahkan ada kalanya balik luar negara tu lagi kuat lagi agama. Sebab dia lebih terdedah lagi. Dia lebih terdedah lagi dengan agama. Lepas tu dari segi pakai tudung agama, tempat kita lah, bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Setengah-setengah tempat tu kau tengok. Kalau tempat kita ni, jaranglah kita nak cari tak pakai tudung. Dia gapo pun nampak serupa je. Itu perkembangan yang baik. Banyaklah kena bilangnya. Kena bilang. Tempat kita nak ngapa Quran pun tak ada suatu ketika dulu. Tak ada tempat. Sekarang ni macam-macam dah, banyak mana-mana saja ada kan. Lelaki perempuan lebih pada orang lain pula. Lebih pada orang lain. Tempat-tempat lain lelaki saja je. Perempuan tak ada disediakan tempat kita. Itu kata benda yang baik tu. Banyak hak moleknya. Jadi hak nak cerita di sini, banyak benda ni sebab apa yang jadi orang kita tu mesra dengan agama? Sebab dia tahu peranan agama. Dulu dia tak tahu. Gitu sekali agama ni. Lepas tu semakin dalam semakin faham. Antara benda yang kita kena fahamnya, benda-benda gini tengok.
Pemimpin-pemimpin ni hak kita nak tengok, dia bawa lembing, kau dia bawa gapo tu, mariman. Puncanya agama juga. Situ punca. Tak secara lah hak asalnya maksud lagu lain, lepas tu jadi lagu lain, itu cerita lain. Tapi puncanya agama. Bahkan kalau kita tengok mana manusia dengan agama tak boleh nak kita pisahkan. Orang panggil dia naluri beragama. Dia semula jadi. Sebab perasaan kasih, perasaan takut, perasaan lagu tu semula jadi. Lahir sekali dengan manusia. Beragama ni pun gitu juga. Kalau tolak agama, tak say agama pun dia akan jadi gitu juga. Sebab itulah orang-orang sosialis ke orang-orang komunis pun, walaupun dia kata tak ada Tuhan ke apa, dia sampai satu peringkat dia keliling juga, tawah juga, patung pemimpin-pemimpin dia, macam Lenin ke, Stalin ke, misalnya, duduk keliling. Pasal apa? Semula jadi manusia tu nak. Kalau tidak, dia akan gelisah. Dia akan percaya juga pada benda-benda yang tak nampak. Memang begitu sifat manusia. Dia akan cari juga. Tapi dia tidak lama kan, dia orang tinggal dah. Jadi banyak perkara lah selesai kita sekarang ni. Cabaran tu tidak seperti dulu. Jadi orang nak cerita antaranya benda yang manusia ambil daripada agama. Bukan orang Islam saja, orang kafir sekalipun. Kalau kita tanya dia ambil mana, dia tak boleh nak ayat. Kalau kita mengaji agama, kita tahu. Misalnya adanya jail, penjara, mariman penjara, lepas tu bagi pangkat, bagi pingat, bagi gotugoni, bagi kelebihan, kemudahan. Mariman agama lah, surga neraka tu. Tapi kita tak dapat surga neraka. Betul-betul lah orang tu nak ambil learning di penjara agama tu, ambil situ. Hak ni tidak nanti orang agama Islam saja terima. Satu bangsa saja terima, semua lagu tu. Jadi kalau kita boleh terima J tu, kita boleh terima penjara tu sebagai sesuatu yang baik, kenapa kita tak boleh terima neraka tu ada neraka? Neraka tu pun untuk pemulihan juga. Kan? Konsep neraka. Bukan semua orang duduk kekal dalam neraka. Tak. Bukan. Sampai satu peringkat bila dia bersih, bila dia juru, boleh lepas dari luar, tidak akan mengganggu orang luar, lepas. Memang lagu tu lah. Neraka pun lagu tu juga. Tapi neraka ada juga orang kekal kan. Sebab dalam dunia ada jail seumur hidup. Penjara seumur hidup kan. Dia mari mana? Mari situ. Sebab apa? Kira-kira orang ni tak boleh. Kalau duduk luar tak boleh. Tak secara lah pemimpin dia tu berpahaman ke apa, tak secara tu. Dia kira hak bercanggah dengan dia, hak tu. Itu bab lain. Tapi benda tu sendiri nak ada. Idea ada penjara, jail ke apa tu, mari mana? Marinya daripada agama. Agama yang ajar benda tu. Kalau tidak, tak ada. Tak ada falsafah ajar lagu tu, tak ada. Banyak rapat sangat agama ni dengan kita. Terutamanya kalau agama Islam. Agama Islam hak memang terjamin, hak terpelihara kesucian dia. Hak lain-lain tu dia capu-capu lah, tapi dia ada juga cerita benda lagu tu. Walaupun dalam konsep yang berbeza, tetapi ada juga hak tu. Supaya juga kalau kita kata ni kita duduk hari, bulan, apa duduk pakai semua ni, hari berapa hari, 7 hari dalam seminggu, semua terima. Mari mana? Dia, apabila kita tahu benda-benda lain, kita nak kau berasa rapatlah dengan agama tu. Kita rasa apa banyak benar sumbangan agama tu kepada kita, keperluan kita kepada agama. Mari je agama juga, tak ada lain. Kalau tidak, kita tak erti pun apa bezanya hari ni dengan esok. Apa beza? Supaya hari ni ia berubah nama Ahad, Isnin, Selasa. Buat apa? Sebab agama lah. Dia punca daripada kejadian alam ni. Jadi Tuhan buat alam semesta ni mengikut hak kita maklum ni, duk kira dan ini Ahad. Ahad tu kita ambil daripada Arab. Kita ambil daripada Arab. Ahad mana satu, Isnin dua, Selasa tiga. Mana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat.
dalam masa ni hari Tuhan buat. Dalam Quran sebut, dalam kitab agama lain pun sebut. Hari yang ketujuh dia panggil hari rehat, Sabt. Itu dalam bahasa asal dia, bahasa Ibrani itu makna rehat. So salah faham pula jadi Tuhan rehat pula dah. Nak menghilangkan penat itu memang ada. Dalam Yahudi ke apa dia faham gitu. Kita tidak gitu. Agama Islam ajar kok mana-mana pun kerja ni dia kena ada berhenti, masa berhenti. Kalau tidak, setara Tuhan tu dia buat gitu, bukan dia penat, bukan dia tak boleh buat terus, dah. Dia nak ajar kita. Seperti mana Rasulullah SAW banyak kan tak ada kena mengena dengan dia, tapi dia buat tu nak ajar kita. Jadi Allah SWT ni pun lagu tu juga. Dia kena ada rehat. Kalau tidak manusia dia tak elok. Kalau robot sekalipun dia mesti ada kena berhenti juga. Kalau tidak punah. Punah. Manusia pun gitu juga. Jadi itulah hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Cumanya hak ni hak kita duduk bila Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ni kan dia berhenti pada Sabtu. Hak tu hak Yahudi tu sebenarnya. Kalau nak kira dia orang Yahudi hari Sabtu, orang Kristian hari Ahad, kita orang Islam hari Jumaat. Hak tu sebenarnya. Hak sebenarnya hak kata habis kejadian itu pada hari Khamis. Dan hari itu jatuh situ. Hari yang ketujuh tu hari Jumaat. Tapi hak berlaku ni sebab kita nak kira bulan lah. Bulan apa ni biasa ni, mengikut biasa ni. Bulan Januari, Februari ke apa, kita nak kira tak kaya boleh juga. Tetapi kalau nak kira asal bulan Qamari hak kita guna. Tapi kalau kita nak untuk kemudahan umum, kita nak guna pun tak apa juga, serupa juga dengan hari itu. Kalau nak kira hakikat sebenar, kok mana-mana pun 7 hari itu terima. Kita tahu mana benda ni, apa kena mengenanya hari ini dengan kehidupan kita. Dia punca dia sebab apa, latar belakang dia tu cerita, iaitu kejadian alam. Dan benda ni dicerita oleh agama. Setara itulah bendanya agama ni dengan kita. Kalau tidak tak tahu, kita tak tahu. Cumanya berbeza-beza lah. Kalau kita tengok agama ni, hari Minggu dia, hujung dia hari Selasa ada juga, ada juga hari Rabu, macam-macam. Itu tak kira lah. Tapi kok mana-mana pun terima 7 hari. 7 hari tak apalah. Jadi ini nak cerita tentang punca ni. Kalau kita punca ni kalau kita ambil daripada Rasulullah SAW dan mengikut kaedah yang betul, tak apa, idea kita tu hak semulanya. Jadi di sini adakah nak mengeji perbuatan pemerintah kemudian tu ataupun nak memuji maksud nafik ni? Kalau mengikut seperti yang kita faham saat ni, dia semacam nak menceritakan kenyataan yang berlaku di zaman kemudian, ataupun dia nak puji, boleh juga. Orang Islam ni dia sumber inspirasi dia Rasulullah lah. Dan dia tidak pula mengada-ngada benda ni dalam bab ibadat. Dia tak ada kena guna ibadat ni. Dia ambil itu saja. Ambil itu saja daripada Rasulullah SAW. Itu tidak salah. Tidak salah. Dia terbuka lah waktu. Misalnya masalah daerah, masalah apa, daerah tu dia ada dah sampai Nabi. Cuma kita panjang sikit, daerah negara, daerah negeri. Salah? Tak salah. Boleh benda tu. Tak salah. Tapi punca dia daripada Nabi juga. Cuma Nabi bawa daerah masa perang. Gitu. Hak lain ni akak daerah tu tak ada kena-mengena dengan perang. Apa cerita lain pula dah. Tapi punca dia tu punca dia. Punca dia situ juga. Jadi banyak benar lah kita tumpah Rasulullah SAW. Kita jadikan panduan. Hak tak bolehnya dalam perkara ibadat, dalam gapo mana-mana tu tak boleh. Jadi bid'ah lah tu. Kalau tidak, kita bebas sebenarnya. Boleh ambil daripada orang lain, baik ambil hak Nabi. Orang-orang kita hak dulu. Baru nampak apa ni perhubungan, orang kata kesinambungan sejarah umat Islam tu. Lebih baik lagi kita ambil tu. Dengan sebab itu kita kata boleh bahasa kita ni kita nak tukar kepada huruf lain. Lah ni pakai huruf Rumi. Nak tukar boleh. Tapi hak mana lebih nampak kaitan kita tu hubungan dengan hak dulu, sejarah kita. Hak lebih nampak ada kaitan dengan Jawi. Walaupun ngah tu tak ada dalam Arab.
Kan? Tak. Nyo mana ada? Tak ada. Tapi kok mana-mana pun bentuk rumah dia lagu cuma titik dia tambahnya. Mari rumah asal. Kita nampak sini. Faham? Ingat kesenai kau nak sebut dha gapo ni kalau tak ada. Ain nak sebut payah kalah. Tapi kalau sudah kita biasa dengan Jawi itu, apa salahnya? Lah ni insah dah lah orang kita banyak dah berubahnya. Sebab tu kata kau baik, kau molek. Sebab tu ketika kau tak faham tu benda-benda lagu tu jadi kau balah, ucap balah tu. Jadi bulan Ramadan dah. Dan tak ada dia di saja. Habis dah faham ngaji Quran mula kerak lidah dah. Dah tak ngaji sebut dah. Tak pernah diajar sebut dah. Itu. Hak mana lebih dekat dengan kita? Kita kena ambil tu. Supaya masalah nama apa kita bubuh nama Arab itu lebih dekat dengan kita. Lebih sesuai. Boleh nak bubuh nama orang putih, nama gapo pun, nama Jerman, nama gapo boleh. Tapi kita tak aja jumpa apa benda tu. Sebab apa nak bubuh je. Kalau bubuh nama ada dalam Quran. Nama sejarah. Kan apa tu hubungan kita tu. Begitulah juga ni. Jadi pemimpin kemudian pakai ni tombak ataupun lembing ni, dia pakai hak Nabi dulu lagi kau, dia pakai hak lain. Ada dua kemungkinan itu. Dia sebab benda tu benda tahan lama. Biasanya apabila seorang pemimpin dulu pakai, pemimpin kemudian pun pakai. Jadi budaya ni dalam upacara-upacara tertentu guna bahan-bahan tertentu, itu pun ada asalnya. Tidak salah juga. Misalnya cincin hak Nabi pakai, Muhammad Rasulullah cincin. Cincin tu kalau dia cak Muhammad Rasulullah, tapi cara dianya Allah tu duduk atas, Rasul tu duduk tengah, Muhammad tu bawah sekali. Itu bentuk cincin dia. Jadi cincin dia tu semasa hayat dia duduk guna hak tu lah. Nak kirim surat ke mana-mana, nak apa-apa hak rasmi dia guna hak tu lah. Bila macam cak lah, cak dia bukan semata-mata cincin perhiasan saja. Dia, tak ada mana lah perhiasan tu, maksud tu dia lebih kepada cok. Bila Rasulullah wafat, dia Sayyidina Abu Bakar pegang pakai. Lepas tu Sayyidina Umar. Begitu juga kalau kita zaman lain ni, misalnya kita kata sistem raja lah, kita kata dah raja pakai keris tu, agung tu dah. Kalau dia tidak agung, dia tak boleh, dia kena tinggal lah tu tak lewat gelik. Dia kena tinggal tu. Agung lain pula naik. Hak tu pula dia pakai dalam upacara rasmi. Tidak salah. Benda tu ada asal dia. Cuma Nabi tak pakai keris lah. Tu ya. Nabi tak pakai keris lah. Cincin tu ada. Daripada situ kita boleh ambil benda-benda lain. Tidak salah benda tu. Mana luar. Tidak kata bila kita beragama dia jadi sempit, jadi susah, tak ada budaya. Tidak akan lahir satu budaya. Tak ada upacara, kosong belakang dah. Tak ada, bukan gitu. Sebenarnya hak banyak-banyak duk buat ni, sebahagian besarnya ada punca dia. Dan tidak salah benda tu. Sebab manusia ni dia nak pengertian tak ada. Ni makna gapo, ni makna gapo. Sebab bukan senang kita nak dapat pemerintahan, nak dapat negara, nak dapat gapo ni, bukan senang. Biar kita tahu. Di sebalik tu orang kemudian hanya boleh tengok tu. Dia tidak mengalami peperangan, dia tidak mengalami kesusahan. Tapi bila dia itu, dia ingat. Dia ingat. Itulah penting. Tak apalah itu jauh pergi ya. Tapi itulah maksudnya. Jadi Imam Bukhari mengulang sebut hadis ini pada 3 tempat yang lain. Tak apalah tu kita boleh bacalah seterusnya sendiri. Nak tu je bawah tu 901 antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, keharusan membawa senjata dalam perjalanan untuk memelihara diri daripada musuh, binatang buas atau untuk maksud-maksud yang lain. Boleh kita nak bawa senjata. Boleh lah, menunjukkan boleh lah. Jadi
apa ni, macam lembing ke apa zaman Nabi tu memang banyak benar keperluan dia. Banyak benar lah. Antaranya nak memelihara diri daripada musuh-musuh tadi, binatang-binatang banyak, binatang buah. Lepas tu keadaan dia tu tidak aman, tidak selamat. Musuh mari, lagu mana kita tangan kosong. Sedangkan musuh duduk mengintai, duduk cari peluangnya nak menghancurkan Islam. Maksud-maksud yang lain tu antaranya zaman dulu, cerita zaman dulu. Kita tak ada buat lagu tu, tak apalah, tapi kita boleh merasai, kata, kesusahan zaman dulu. Tok nenek kita zaman dulu baru kita boleh tahu. Iaitu dia guna batu, dia guna tanah yang keras untuk istinja. Jadi untuk istinja tu dia itu dengan itulah lembing dia tadi itulah. Kayak batu hak keras ataupun tanah hak keras tu, dia peracur, dia pecah, ambil seketul, beberapa ketul untuk dibuat istinja. Sekarang ni orang tak guna dah lagu tu, air banyak, mewah kita. Kita mewah. Lepas tu kalau selain daripada air, orang guna tisu belaka, mewah, mudah nak dapat tu, di mana-mana pun. Jadi orang tak guna dah benda tadi. Dan kalau guna tidak sesuai, dengan mangkuk jamban kita tu tidak sesuai, dah bubuh dalam tu, anak-anak batu mentas sumbak lah. Tidak sesuai. Lu berapa puluh tikak tu, macam mana nak guna? Tak boleh. Tapi suatu ketika dahulu memang penting sangat. Dia nak dapatkan lagu mana, dia itulah benda ni. Jadi ini antara sunnah yang kita tidak terikat ni, benda ni. Jangan kata dah Nabi bawa lembing semua, jadi kita nak bawa kereta. Dah tak perlu. Apa? Kita mesti ada masjid dia, ada sutrah cukup dah masjid dinding dia. Kita nak bawa agak apa? Jadi sepakatan baru ni lah. Apalagi kalau nak naik kapal terbang kan, kita dengan lembing kita tu. Dah bukan ngaji sunnah kan dah. Ni Nabi bawa benda apa larang, kita ikut Nabi ni. Tak boleh. Orang yang mengaji sunnah betul tidak lagu tu, tidak jadi bahan ketawa orang pun. Apa keperluan? Dan benda tu bahaya tu. Dalam keadaan ada dah petugas-petugas khusus, ada dah pegawai-pegawai keselamatan tu begitu ramai, cukup dah untuk mengawal keadaan. Cukup. Zaman dulu dia tak ada benda tu, jadi kena kawal diri sendiri masing-masing. Jadi bergantung kepada keadaan. Kita orang Islam boleh sesuaikan diri dengan keadaan. Tu hak lebih moleknya. Tapi dari segi yang lain, dia ada juga kekurangan dia. Kekurangan dia. Kita ni amal sama ke? Tak ada jaminan juga. Kalau ketika jadi kocak kacil lah, kalau orang mari serai negeri kita, masa tu baru nak belajar, pegang bedil pun jatuh dah. Pegang bedil pun jatuh. Kenaling, ketah kenaling, tak biasa keling ni nak. Itulah benda kekurangan dia pula ni. Dengan sebab itu dia kena ada satu usaha, jangan lupa ni. Sebab tu Nabi SAW ajar, kalau dalam sukan, dalam gapo pun, bukan tak boleh sukan, tapi benda ada faedah. Ada faedah, belajar. Itulah nak pengisiannya. Dan sepatutnya diajarlah benda-benda gini, supaya bila sampai masa kita pandai guna. Tapi untuk dalam masyarakat tak perlu. Untuk dalam masyarakat hidup seharian ni, dalam keadaan polis, pegawai keselamatan sudah ramai, tak perlu. Tapi kena tahu, jangan lupa sunnah Nabi tu. Kalau tidak susah kita kemudian hari. Kalau bebas sangat, macam Pakistan bebas dengan pedih, dengan pistol ni, orang bawa biasa je. Itu bahaya juga. Jadi tak ada jaminan kerajaan, pemerintah, tak ada cara mana, masing-masing. Itu kan. Sebab tu kita selalu dengar mati sama. Orang ni ada bedil dah. Lagu mana? Tak terkawal keadaannya. Berbeza dengan tempat yang terkawal, macam tempat kita aman. Sebab apa? Kawalan tu bagus. Ni pakai serah pada masing-masing, mana boleh. Jadi polis duk agak apa? Apa faedahnya gomo bayar gaji dia? Jadi benda ni benda yang boleh berubah.
Dan kita tidak perlu, sebab tu yang kita kata sunnah Nabi ni hak dia buat ni tidak semesti kita boleh buat belaka. Ada kalanya memang kita tak boleh buat. Kalau buat salah, ada juga lagu tu. Tapi sunnah yang orang panggil ghairu tashri'iyah. Kalau sunnah tashri'iyah memang kita terikat sampai ke bila, sampai kiamat. Sampai kiamat. Sunnah ghairu tashri'iyah, Hasan ni lah bawa lembing tadi. Bawa lembing. Bukan Nabi saja bawa lembing, orang kafir, Abu Jahal pun bawa lembing juga pada masa tu. Itu kena faham. Kalau sunnah yang tashri'iyah, dia orang kafir tak buat. Nabi saja buat. Nabi royak buat begini. Walaupun benda paling ringkas, makan tangan kanan, baca bismillah. Tu sunnah tashri'iyah. Sebab orang kafir dia tak ada cara benda tu, dia tak terikat sangat, tak cara. Itu beza dia. Tak apalah. Yang kedua, keharusan berkhidmat kepada ketua dan pemimpin. Jadi kalau boleh khidmat sikit pun boleh lah, barulah dia ada rasa kasih tu, ada rasa tanggungjawab masing-masing. Hak kecil, budak cara budak. Di zaman Nabi SAW dia bui, ni bawa kendi, ni bawa ada batu untuk beristinja. Apa ada dengan dia? Bukan budak mana tak boleh suruh langsung. Tak. Lepas tu nak pacak ni, sahabat juga, bukan Nabi sendiri pacak. Bawa kat sahabat pergi pacak. Bilal kau siapa kau pergi pacak kat sinilah. Mana Nabi akan duduk di situlah, akan jadi imam sembahyang di situ. Itu khidmatnya. Jadi khidmat ni tidak nanti banyak. Lagu tu pun khidmat dah. Lagu tu. Khidmat kepada ketua dan pemimpin. Jangan kata pula dah ketua tu dia ada gaji dah. Tak secara lah. Tidak, tak boleh lagu tu. Dia ada juga benda-benda dia perlu. Kadang-kadang benda tak ada sebelah mana pun, dia tak ada nak fikir benda-benda lagu tu. Kita tolong. Tolong setara tu ya. Yang ketiga, sutra. Imam merupakan sutra orang-orang, yakni para makmum di belakangnya. Mana imam bila ada sutra sah, dia pakai cukup dah. Tak perlu setiap orang yang bersembahyang tu ada sutra suku. Jadi hak alik belakang tu, sah yang ke-10, yang ke berapa, berapa puluh balik belakang, sutra dia sama, sutra imam tu. Dengan sebab itu baru ni kita sudah sebut dah. Cuma yang mungkin apa dia orang yang bersembahyang tu dia terkejut kalau dia tak biasa. Sebab tu dia kena ngaji. Kalau ngaji senang lah. Boleh jadi orang masuk celah-celah dia tu kan, masuk dengan litah, tak apa. Bukan kata tak boleh litah. Hak tak boleh litah ni kalau tu imam atau orang sembahyang seorang. Kalau makmum duduk sosok gitu, tak apa, boleh litah. Kita tengok sana kosong, kita tak boleh nak pergi sana. Dan orang hak duduk di belakang dia tak erti, sepatutnya dia naik lah, barulah tidak menyusah orang ni. Jadi kita hak duduk jauh ni molek pergi ke tidak? Molek pergi kalau orang tak buat gitu. Jangan kosongkan, jangan ada ruai-ruai tu. Sebab apa? Nabi SAW sudah kata dah, kalau bila ada kosong lagu tu syaitan masuk. Dia nak suruh umat Islam dia betul-betul kemah lah. Betul-betul kemah, rapat antara satu dengan yang lain. Jadi kalau litah depan tu tak apa. Kalau makmum ramai lagu tu. Sebab apa? Sebab kita tidak litah antara imam tu. Hak tu tak boleh. Kalau kita litah depan imam dengan sutra, dia katakanlah sutra ni, tu imam duduk sini, kau celah. Selagi tak litah situ tak apa. Kalau tidak, susah lah. Kalau masjid besar-besar kan, sakit perut nak tubik kan, duduk tengah semayang, kau tidak duduk tengah semayang, kau susah lah. Dia ada kemudahan tu. Kemudahan tu kita nampak bila kita belajar ni. Bila kita belajar, kalau tidak kan, susah. Jadi hak semoleknya, kalau hak memang ada penyakit tu, tak usah lah duduk depan tu jadi susah. Ada penyakit tu, jadi kena tubik acak. Dia nak, pasal dia nak kelebihan tu lah. Sah pertama, sah depan tu, mula tak say ketika segar mula ketika segar mula tu tak say. Apabila dah sakit ni, barulah risau, barulah nak pergi. Pas nak pergi jadi susah lah.
Jadi susah. Hak semoleknya kalau kita ni bermasalah, tak usah duduk situ, duduk dekat pintu ke, mudah kita nak keluar. Tapi kalau katakanlah orang tu duduk di tengah, di depan, dia nak tubik, memang boleh. Jangan pula orang duduk sembahyang tu dia berasa, tak erti dah, tak mengaji ke, tak tahu kau dosa besar dah. Hak dosa besar tu lagu mana, hak ni tak termasuk ni, tak termasuk ni. Dia tak ada hak nak sekat. Jangan dia sekat tak tu kalu, nyanyi kau kan. Yang keempat, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersembahyang di tanah lapang, sama ada pada hari raya atau dalam perjalanan, ialah baginda akan menyuruh supaya dipacakkan sebatang lembing kecil di hadapan beliau sebagai imam sembahyang. Lembing itulah merupakan sutra untuk beliau sendiri dan ahli jamaah sekaliannya. Lembing itu. Dan Imam Bukhari akan buat tajuk ni banyaklah. Goni boleh jadi sutra. Cuma ni peringkat ni lembing dulu hak kebiasaan. Ada juga dia buat katil jadi sutra. Katil. Ada juga sahabat buat binatang dia, unta dia tu dia lentar kalau letak depan hak tu sutra dia. Kalau kita kereta lah ni kan, letak kereta, sembahyang ngadak kau kereta, duduk dekat lah, itu sutra, boleh ya, sutra. Kita boleh tahu banyak perkara lah bila kita baca ni. Jadi sutra ni tidak kata lembing tu saja, bata pun boleh juga. Bata. Jadi kalau kita sembahyang depan pintu, bawah kita tu pintu, jadi orang lalu kot tu, kita sembahyang alik ni luah kan, letaklah sesuatu gapo-gapo, bebaslah aman siapa-siapa nak lalu gilah, tak kisah. Yang kelima, banyak juga adat istiadat yang dipakai oleh para pemimpin Islam kemudian berpunca daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadilah bawa lembing, walaupun maksud dia lain, bawa bendera, itu memang hak Nabi lah. Walaupun maksud asalnya berlainan daripada maksud yang terpakai kemudian, namun amalan dan perbuatan Rasulullah lah yang menjadi sumber inspirasi mereka. Yang keenam, ketika tidak di tanah lapang atau dalam perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sesuatu seperti lembing itu sebagai sutra. Dan sutra beliau ketika bersemayam di masjid atau di rumah dalam keadaan bermukim ialah sama ada dinding, tiang atau sesuatu yang lain. Kalau di rumah kita nak pacak lembing mana lah, tak ada masalah lembing dah. Jadi perapat duduk dekat dengan dinding, kira-kira boleh kita sujud lah sekadar tu. Itulah sebaik-baiknya. Kalau tak ada, tak boleh nak buat lagu tu, ambil benda lain. Ni boleh dah kita tanya. Jadi orang hak tak erti dah, dia kata apa sembah bunga pun dah. Kita hak Islam ni, hak ngaji ni faham lah. Bila letak gitu, paling tidak dah, sejadah tu kan dia, hak dia sejadah, ada dah. Orang akan faham selalu. Maksudnya nak suruh orang faham, ni orang duduk semayang, tu je. Gak sejadah tu memang maklum lah orang guna untuk semayang kan. Apalagi duduk semayang duduk begini, tak nampak. Kalau orang perempuan, kalau tempat kita ni pakai kano, jelas benar tu sejadah lagi. Jadi sejadah tu sekat mana? Sekat batas dia tu jelas nampak, terpisah. Jadi dalam batas tu ya, hak molek lagi letaklah benda tinggi. Benda tinggi, takut daripada jauh tak nampak. Gak sampai Nabi dulu, dia tak ada kau satu semayang atas pasir gitu je, atas tanah gitu. Bukan ada sejadah ke waktu perlu tadi. Tapi kalau pakai sejadah saja pun sudah memadai indah. Dengan sebab tu orang-orang hak duduk di masjid tu kan, dia ada kan kapet dia tu, kapet dia tu memang nampak suku dah. Jadi kalau oleh atas tu tak apa lah. Jangan di antara garis tu dengan dia berdiri, jangan. Boleh dah lah. Sebab dia pun nak sebanyak tu je ruang. Bukan perlu banyak. Jadi sembahyang ni tidak akan ada menyusahkan siapa-siapa, mana-mana pihak. Tak ada. Ana ayat tu. Kalau ambil air sembahyang, Nabi ajar kepada kita, apa dia ajar? Secupuk.
Memadai iddah. Nak rayaknya tak ada orang akan habis pitih jadi papa kedana ki habis air sembahyang. Tak ada. Susah. Serupa juga kalau orang sembahyang dia susah makan ruang tak boleh lalu nah depan dia. Sebab dia sendiri perbuatan dia tu dia duduk jauh tu orang tak boleh lalu. Tidak begitu. Dia ada cara. Jadi ruang yang dikehendaki yang diperlukan oleh orang sembahyang ni tidak banyak, sikit. Setengah sejadah tu je. Jadi selebihnya orang lain bebas lah nak buat apa-apa pun. Cuma kita ialah tak sedapnya kan. Tak sedap main lain tak. Kita kata sebab kita terganggu dengan benda-benda tu. Setengah-setengah orang tu apabila dia sembahyang tu dia lupa dah segala-galanya. Ketika dia tidak sembahyang tu dia tak sebi geger je. Kalau dari dia sembahyang ikut mung no agak pula. Ada juga orang lagu tu. Tapi jagalah. Jagalah. Sebab tu Nabi SAW kecek atas ramai-ramai. Orang ramai-ramai ni kat dia terganggu lah. Ni lalu terganggu. Dengan sebab tu nak suruh bila ada sutera tu, pandangan kita tu pun jangan ke lain lah. Tupu situ, tak usah tengok. Sekat tu je. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kalau cuba buat, Tengok kaki tu, ujung kaki tu. Memang dia tak pergi lebih daripada sejadah. Setara tu je ruang. Setara tu je ruang yang dikehendaki. Tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh ke apa, memang banyak lagi perincian dia, perbahasan dia nya. Ada yang kata tak boleh, kalau sejauh tu dia kena lebih lagi. Banyak macam-macam lah. Tetapi memudahkan kita hak tu ya. Sebenarnya tu je. Pakai hak tu. Mudah. Lepas tu hadis yang ketiga, iaitu hadis daripada Abi Juhaifah, namanya Wahab boleh juga kita panggil Wahab bin Abdullah As-Suwai. Dia kata saya mendengar ayah saya. Ni ayah saya tu apa nama ni, Abi Juhaifah tu lah. Anak ni meriwayatkan namanya Aun. Orang kita ni tak biasa nama tu. Datuk Un tu, ingat tu lah tu. Aun lah. Tapi orang-orang Amiyah ni, orang awal Arab ni, dia pun berubah banyak juga dah daripada asal tu. Sebutan apa dia. Jadi Un tu Aun ni lah. Sebenarnya kalau guna molek lagu ni ramai benar ni antara sahabat-sahabat nama lagu ni. Sahabat dan tabi'in ramai. Mana ni? Dia kata pernah Nabi SAW mengimami mereka bersembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat di Batha, dalam keadaan dipacakkan di hadapan beliau sebatang lembing. Ini dia guna anazah, lembing yang pendek sikit nak banding dengan yang tadi. Sebab tadi harbah. Jadi hadis yang ketiga ini juga jelas menunjukkan tajuk ni, tajuk muka surat 596 tu, sutera imam merupakan sutera orang di belakang dia. Tengok kan, di sini Nabi pakai lembing juga, walaupun tidak serupa dengan lembing hak tadi lebih panjang, tapi dia pakai lembing. Untuk apa? Untuk sutera. Dan sutera tu juga untuk para makmum di belakang. Lepas tu orang perempuan dan keldai lalu kok di depan tu, lalu tak kira lah. Tak kisah lah. Dia tak kisah. Jadi gitulah. Dan dia Imam Bukhari nak sebut selain daripada tu, nak mengisyaratkan kepada hadis, bukan satu lah, beberapa hadis yang lebih kurang maksud dia tu, iaitu seperti di bawah tu, iaitu Nabi SAW kata taqta'u salah al-mar'atu wal-kalbu wal-himar. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sembahyang diputuskan oleh wanita, anjing dan keledai.
Boleh diputus tu bila? Bila melintah ke depan tu lah. Dia nak perjelas tu. Maksud melintah tu lagu mana? Hak kata putus ni kalau melintas di antara orang yang bersemayam tu dengan sutera. Katakanlah ni sutera. Lalu kok celah ni orang sembahyang, lalu kok celah tu baru putus. Kalau lalu kok atas ni tak putus. Inilah dalilnya. Orang perempuan keldai apa yang dikatakan lalu atas daripada sutera. Nabi SAW tak kisah, tidak kata suruh sahabat dia kawal ke, tak ada. Ini menunjukkan tak ada benda yang memutuskan kalau tidak lalu kok celah. Kalau lalu kok atas tu ikutlah lalu gapo pun. Tidak memutuskan. Dia sebut memutuskan, dia tak sebut batal. Cuma ada ulama seperti kita kata tadi yang faham, dia kata batal. Tapi jumhur ulama tak kata gitu. Kebanyakan ulama kata tak batal. Walaupun lalu kot jelas ni pun tak batal. Cuma bila nak lalu kot jelas ni, kita kena sekat. Kena sekat lah. Lepas tu boleh sekat lah. Kena halal lah. Setakat mana yang boleh. Kalau nak halal anjing lah, ke mana kita? Ni kekoh dia pula dah. Susah juga. Dah lah, kalau tak boleh, tak apa, dia lalu. Ini dalam masyarakat di mana ketika mana semua ni berlaku secara terbuka. Macam kita ni duduk dalam bangunan dalam ni, tak ada tu benda tu. Kalau nak ada pun orang perempuan lah. So yalah tinggalnya. Lepas tu kalau tak ada orang perempuan, apa dia lagi? Kita kena ingat. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata dia bukan maksud sini nak royak 3 tu saja. Segala benda yang mengganggu. Sebab sembahyang kita tu dikehendaki kita khusyuk. Budak duk berdeh kat depan kita kata macam musim nak raya ni banyak benar mecung ke apa tu tak? Boleh kejut tu. Kalau hak latah kat jenuh latah. Jadi benda-benda lagu tu, segala benda yang mengganggu, jadi kena halal lah. Kena halal. Jadi dia nak ayat sini bapa hak ni hak Nabi SAW kata ni, dia tidak umum. Bukan kata semua litah tu jadi memutuskan sembahyang, tidak. Hak kata memutuskan kalau lalu dicelah tu. Memutuskan tu pun tidak sampai batal mengikut kebanyakan ulama. Cuma disuruh kita jaga. Sebab apa? Sebab kita bila sembahyang terjalinlah hubungan di antara kita dengan Allah. Tak sini putus hak tu. Tak sini putus hak tu. Lepas tu dia di sini ada nota bawah tu. Kalau kita ada sutra, tak ada putus. Kalau dia lalu ke depan tu, kok celah ni pun kita sudah melaksanakan tanggungjawab kita dah kira-kira. Jadi dia sebut tu, cuba tengok hadis riwayat Abu Hurairah. Hak tadi pun Abu Hurairah juga kata putus sembahyang tu. Jadi riwayat dia hak lain, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salah al-mar'ah wal himar wal kalb wa yaqi dhalika mithlu mu'khiratir rahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang diputuskan oleh wanita, keledai dan anjing, tetapi ia tidak terputus, yakni tidak terjejas dengan adanya sesuatu seperti penyandar di belakang pelana unta sebagai sutra di hadapan seseorang yang bersembahyang. Kalau ada setara tu benda, ada macam setara ni lah, setinggi ni, dia atas unta tu macam pelana lah. Dia kita panggil, dia bahasa Arab dia panggil rahl. Raha kita orang Melayu tu panggil situlah. Raha tu. Kalau atas belakang unta tu dia panggil rahl. Kalau pelana lah, bahasa kita tak tahu nak royak apa dia. Kalau atas belakang kuda tu orang tak tu baru pelana kan sebenarnya. Pelana, dan dia panggil sarja. Bahasa Arab dia suku-suku sarja. Tu. Ni pelana letak atas belakang unta. Jadi tempat menyandar dia ni. Ni macam ni kursi ni ada menyandar. Setinggi tu benda. Setinggi tempat menyandar di atas di pelana belakang, bahagian belakang pelana unta tu. Setinggi tu. Lebih kurang setinggi ni ataupun lebih, tak serupa lah. Ada buat tinggi sikit nak suruh selesa, ada buat rendah. Jadi setara tu tak apa dah.
Dalam keadaan tu kalau lalu tak jadi apa. Tapi kalau kita tidak bersutra, kalau lalu walaupun jauh dia terjejas. Sebab tu nak suruh sutra. Sekurang-kurang je kita kata sutra ni, kita ikut sunnah Nabi. Dan Nabi buat lagu tu, kita dapat dah pahala. Tu kira situ. Ada benda nak litah kau tidak litah tak usah cara. Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu. Tapi benda ni benda tidaklah sampai wajib. Sebelum pada ni sudah sebut dah ada hak kata wajib. Kita tak usah pakai. Itulah berat sangat. Berat sangat. Hak kebanyakannya kata tidak wajib pakai sutra ni. Jadi kalau tak ada sutra, semaya sah ke? Sah. Semaya tu sah. Tapi Nabi SAW ni dia ajar kita benda-benda hak kecil-kecil lagu tu pun dia ajar. Hak mana bawa untung, hak mana membawa rugi kepada kita. Walaupun benda setara tu pun dia bayar. Tidak nanti benda hak rukun saja bayar. Dah. Benda-benda yang mengelokkan, menyempurnakan semaya kita, hak tu pun dia cerita juga. Tidak kata benda-benda hak asas benar. Tidak. Lepas tu antara pengajaran, panduan dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah Nabi SAW selalu mengambil sebatang lembing sebagai sutrahnya ketika bersembahyang di tanah lapang. Itu jelas. Kita dapat tengok di sini. Dalam hadis banyak-banyak mana pun ada. Hak dengan terang kata Nabi tak ada bersutrah, hampir-hampir tak ada. Hampir-hampir tak ada. Kalau ada orang kata itu maksud Nabi, baru dia kita sudah bicara dah ada. Hadis Ibnu Abbas tu ada yang kata Imam Syafi'i ke apa, dia kata tu tak ada sutrah langsung. Tetapi orang lain tak setuju. Mana kata semua setuju. Tak ada. Hampir-hampir tak ada hak lagu. Dia mesti pakai sutrah kalau di tanah lapang atau di tempat terbuka. Yang kedua, baginda SAW sentiasa mengerjakan sembahyang fardu dengan berjamaah bersama-sama para sahabat, sama ada ketika bermukim atau ketika bermusafir. Itu kebiasaan Rasulullah. Dia sembahyang jemaah, musafir ke, duduk di rumah ke, dia sembahyang jemaah dengan sahabat-sahabat dia. Itulah kebiasaan. Hampir-hampir tak ada sembahyang dia tu, dia sembahyang sendiri. Dia sembahyang sendiri, tak ada. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama, kalau mazhab Zahiri kan, dia kata jemaah tu wajib, tak sah sembahyang kalau tak jemaah. Siapa ke perekat tu pegang hak tu letih benar dah. Tapi ada. Lepas tu kita kata apa kalau orang sembahyang berlakon dah, kita nak sembahyang lagu mana dah, siapa tak sah. Dia ada jalan keluar lah bila dia kata lagu tu mana sembahyang dah tu tak apalah, dia sunat pun. Yang pentingnya dia nak jemaah. Tidak semesti niat tu sama. Tidak mesti niat tu sama. Kan di zaman Rasulullah SAW dulu, ada seorang mari, tak ada orang dah nak sembahyang, orang sudah dah. Nabi SAW pun kata siapa dia nak sedekah ke dia ni. Siapa dia nak sedekah. Sedekah tu maksudnya buat kebajikan. Termasuk buat kebajikan juga. Pergilah seorang sahabat. Ada setengah ulama kata Sayyidina Abu Bakar, tak cara lebih biarlah siapa-siapa pun pergi sembahyang. Dia sembahyang jemaah, padahal kawan tu sembahyang dah. Itu caranya. Tapi kok mana-mana pun kena jemaah. Jadi susah juga lah tu kan. Tapi ada orang berpendapat gitu, susah-susah pun ada. Lepas tu soal kita kata kalau orang sembahyang berlakon dah nak kan. Tadi jawapan dia. Jawapan dia ni gitu. Jadi memang Rasulullah SAW sembahyang jemaah boleh katakan sokmo lah. Hampir-hampir kita kata tak ada lah, kecuali kalau dia uzur. Dia uzur lain. Dia uzur tak kira lah. Daripada situlah tubik pula hukum uzur tu pula. Uzur lagu mana panjang pula lah. Kalau tidak uzur, dia akan sembahyang berjemaah. Ke mana-mana pun semua terima sembahyang berjemaah ni lebih daripada sembahyang seorang. Waktu tu semua terima, jelas dah tu, hadis pun ada. Dia bersembahyang berjemaah. Yang ketiga, pada kebiasaannya Rasulullah SAW sendirilah yang mengimami sembahyang jemaah di zamannya. Biasa. Jadi jaranglah, kecuali kalau dia tak ada. Dia akan suruh lah siapa-siapa jadi tu imam ganti dia. Kalau dia pergi perang, kalau dia keluar ke mana-mana kau, orang lain lah. Tapi kalau dia ada uzur pun,
Kalau selagi dia boleh tubik, dia dia. Bukan makna tak sah orang lain. Nak rayaknya peranan dia tu, kedudukan dia tu, setara tu. Tapi ada jugalah satu dua peristiwa orang lain jadi tu imam. Dan bila orang lain jadi tu imam, bila Nabi mari, dia turun. Gitu caranya. Setara tu kedudukan Nabi ni. Orang lain tidak setara tu. Orang lain tak payah buat lagu tu. Kalau Nabi beza dia. Beza. Jadi misalnya satu ketika tu Abdul Rahman bin Auf jadi imam. Sebab mari Nabi mari lewat. Bila mari tu kan masing-masing je tak. Gagal lah. Jadi kalau tu paling apa? Rupanya Nabi ada. Bila dia pun Nabi SAW tak boleh, dia kata tak usah gagal lah, tak usah itulah. Dia akan turut lah kira-kiranya. Dia turut dah lah. Lepas tu dah gagal ni. Lepas tu paling tengok Nabi, dia pun turun, Nabi pun naik begitu cara dia. Begitu cara dia. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar beberapa kali di akhir hayat Nabi SAW, bila dia tidak keluar. Dan dia keluar, ada juga ketika dia keluar tu Abu Bakar hundur, dia naik. Ada juga yang tidak, memang Abu Bakar sendiri jadi imam sampai sudah. Ada juga. Tapi tak banyak lah lagu tu. Kalau selagi dia boleh, dia. Dan ini menjadi sunnah lah daripada dulu sampai dulu. Sebab tu pemimpin-pemimpin sampai dulu, dia kira pemimpin tu, ketua negara tu. Mereka faham ini tugas ketua negara. Kecuali zaman kemudian tu kan, di mana ketua negara tu dia jahil. Dia jahil. Dia barulah dia ada bahagian agama ni, suku pula. Tu jadi tu imam. Tu cerita kemudian lah. Kalau dulu dalam sejarah Islam dulu, zaman Umayyah ke Abbasiyah ke bila ke, memang pemimpin negara jadi imam. Jadi imam tu bukan imam tu saja, semayang-mayang ke apa-apa orang akan utamakan dia. Walaupun ada orang lain lagi lebih dari segi ilmu ke apa. Gitu budaya Islam dulu. Allah ni jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Ketika bermusafir, Nabi SAW sentiasa mengqasar sembahyang rubaiyah. Ini sembahyang 4 rakaat tu orang panggil sembahyang rubaiyah. Sembahyang 4 rakaat, iaitu zuhur dan asar. Dan menjamakkan sembahyang fardu selain subuh. Selain subuh. Jadi sembahyang lain kan boleh jamak lah, maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar, boleh jamak. Dan qasar tu hak 4 rakaat tu. Hak 3 tu tak qasar. Hak 3 tu tak. Kita tahu mana? Daripada hadis lah ni berlaku, kita tahu ni. Nabi tak buat lagu tu, dia buat gitu. Dia jamak saja. Isyak tu dia sembahyang qasar, hak 4 rakaat. Ada kalanya jamak saja. Tapi kalau maghrib itu 3, dia buat 3. Subuh pun 2. Tak ada se. Begitu tak ada se. Jadi 2. Biasalah Nabi SAW dalam perjalanan dia buat gitu. Daripada sinilah yang kita belajar tu. Jadi kita orang Islam ni kan, memang istimewa betul sebenarnya. Sebab apa? Agama lain tak ada ayat perincian lagu tu. Kita buat gini, kita ambil mana? Siapa dia buat? Kita boleh ayat sasa. Boleh ayat sasa. Itu kelebihannya. Kalau agama lain tak ada, sepenting-penting ibadat tu pun tak ada. Orang kemudian turut-turut gitu, tak tahu mana punca. Kalau ayat dalam kitab demo, tak boleh ayat. Tapi ya orang boleh tu pengaruh dengan agama ni memang jahil telajak. Tu tak tahu ke satu dua caranya Islam ni. Kalau dia tahu Islam ni, tak akan pilih orang lain. Tak akan pilih. Ni macam ni kita semaya jamak ke apa ni, inilah salah satu, bukan sekali, banyak kali. Banyak kali dia jamak. Yang kelima, hadis di atas menyatakan Rasulullah SAW telah mengerjakan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur sebagai jamak takdim. Jamak takdim. Itulah yang jelasnya. Dia ada satu lagi dalam mazhab Hanafi, dia tak terima apa ni.
Dia tak terima. Dia hanya terima kalau dalam ibadat haji atau umrah tu je ada jamak hakiki. Kita nak buat sembahyang asar dalam waktu zuhur ke, atau sembahyang zuhur dalam waktu asar ke, itu jamak hakiki. Dia terima pada masa tu. Kalau perjalanan biasa, musafir biasa ni tak boleh. Dia hanya ada jamak suri. Jamak suri tu buat zuhur, dia akhir waktu zuhur, tapi dalam waktu lagi. Kira-kiranya lepas pada sudah sembahyang tu beri salat, tak lama masuk waktu asar, terus sembahyang asar. Itu jamak zahir dia. Pada rupanya nampak jamak, sebenarnya dalam waktu masing-masing. Tapi cara yang seumpama tu sebenarnya menyusahkan tu. Menyusahkan. Sedangkan maksud nak suruh jamak ke apa, nak suruh mudah dah. Jadi susah. Ada misalnya kalau kita kata kalau dia Kuala Lumpur saja pun padan dah. Tidak sesuai nak berhenti, tak boleh nak berhenti. Pada masa tu, pada masa akhir waktu zuhur tu, dekat dengan waktu asar, tak sesuai, tak boleh berhenti. Mesti kita duduk dalam kereta. Pada waktu lagu mana? Susah. Tak ada. Terlepas sembahyang. Jadi qada pula dah. Jadi kena qada pula. Kan susah. Hak semoleknya tak salah lagu tu. Bila-bila kita senang, sebelum kita turun lagi, lambat lagi ini nak asar ni, kita buat selalu. Kita buat hak tu lagi senang, lagi baik. Lepas tu setengah-setengah orang duduk muskil. Dia katakan kena perjalanan jauh, kita rumah kita tak saparlah sejauh tu. Jarak boleh qasar, boleh jamak tu. Kena pakailah mazhab hak kata dekat pun boleh tu, barulah senang. Barulah tak payah jadi Syiah. Dia kata senang Syiah, dia boleh jamak. Tak payah jadi Syiah. Kita orang Sunni, Imam Abu Daud 3 batu boleh dah jamak. Lepas 3 batu sini ke Kubaikiyah, bawa tu lebih dah tu. Lebih dah dia ke musafir tu. Paramah lagi orang lain lagi, pendapat lain banyak. Sahabat-sahabat Anas pun lagu tu juga 3 batu. Sahabat-sahabat. Jadi hak duduk masalah jarak sejauh ni bukan sebenarnya daripada Nabi SAW sendiri tak ada jelas. Ini amalan sahabat. Amalan sahabat ada sahih lah. Tapi amalan sahabat bukan satu. Hak ni kata ni, hak ni kata ni, banyak. Kalau mazhab ni jauh lagi, kena jauh lagi. Mazhab ni dekat sikit. Mazhab kebanyakannya jauh lagi lah daripada hak Syafi'i tu. Gitu. Kena 2 hari perjalanan baru boleh. Kan susah. Jadi pilihlah hak ni, mazhab Sunni lagi. Mazhab Sunni tak payah jadi Syiah. Jadi Syiah lama-lama tak maya. Mula-mula dia kata jamak gitu ya. Lepas tu lama-lama tak maya. Jadi ini orang panggil jamak takdim. Ada salah lagi jamak takhir. Boleh kedua. Ada juga yang kata jamak takdim tak ada, jamak takhir saja ada. Ada yang kata jamak takdim ada, jamak takhir tak ada. Tak usah pakai lah, ni hadis ni ada ni. Ni jamak takdim. Jamak takhir ada pula orang lain. Dia pakai hak tu lah senang. Jadi kalau kita nak terikat sangat dengan Syafi'i, mazhab Syafi'i, susahlah. Nak misal Kuala Lumpur, malah ke mana? Tinggal sama lah sembahyang, tak boleh berhenti. Apa nak buat lagu mana? Hak senang je tu. Itu jawapan dia. Selesai. Dan kita kena menghargai juga jasa orang lain. Jangan Syafi'i saja, sesuatu Syafi'i saja yang agama ya. Kaji agama. Tak boleh lagu orang lain pun. Kena hargai juga. Kita pun bukan pakar sokmo. Bukan pakar sokmo kalau dia pun. Jangan-jangan pada dia tu, kalau dia buat cara lagu tu Tuhan tak terima, nyaya benar lah imam-imam ni tau. Imam-imam besar ni. Dia yakin tu, dia buat tu, dia yakin. Supaya tulah juga kita ikut Syafi'i. Dia tidak pesan, tidak kata orang Malaysia pun mesti kena ikut Syafi'i. Orang sini Turki, Pakistan kau, India kau mesti kena Hanafi. Ada suruh lagu tu? Tak ada. Ada pesan lagu tu? Tak ada. Hanya kita tahu Imam Syafi'i kata gini. Orang lain ada juga kata lagu lain dah. Apa bezanya? Ahli agama belaka tu, imam kita belaka.
Senang lagu tu. Kalau nak pakai, tak sepakat tak apa dah. Kalau tak sepakat jadi susah. Tu ya. Tak ada gap. Yang keenam, lembing yang dijadikan sutera itu dipacak di hadapan tempat sembahyang Rasulullah sebagai imam. Depan tu imam. Akan datang kita akan jumpa ada perbincangan. Jadi kita nak letak depan tu sama betul dengan muka kita ke? Kau kena sengit sikit. Kita pergi alik ni sikit ke, alik kanan sikit ke, akan lagu mana? Imam Bukhari akan bahas juga. Dia nak ada hadis, sebab ada hadis ramai juga orang pakar dia pesan. Kalau sembahyang tu, kalau duduk dekat tiar, jangan betul-betul dengan tiar tu. Tepi sikit. Alik kanan ke, alik kiri ke, tepi sikit. Kalau kau ni misalnya kita kata jangan sama betul dengan kita tu. Kita sujud tu mana kena, jangan gitu. Biar dia duduk kiri sikit ke, kita sujud sini. Takut-takut jadi nampak macam sembah goni pula. Tapi sebenarnya hadisnya tidak ada yang sahih. Hak larang kata tak boleh betul. Kalau betul pun tak apa, orang tahu dah kita bukan sembah tu. Sepuluh dinding lah. Sepuluh dinding. Ni sutera. Kita tahu dah, tak apa kalau letak betul pun. Kalau letak tepi, dan kalau nak letak tepi tu kita nak pakai hak mana? Kalau pakai hadis tu tak kemah. Tapi ada jugalah orang pakai. Boleh juga kalau nak buat lagu tu pun boleh juga. Tapi nak kata kemah dalil dia tu tidak. Tak kemah. Yang ketujuh, sutra dalam sembahyang secara berjemaah di tanah lapang hanya dipacak di hadapan imam sahaja. Sutra imam itulah juga merupakan sutra para makmum di belakangnya. Yang ke-8, dalam keadaan ada sutra di hadapan orang yang bersembahyang, tidak ada apapun yang melintas di hadapan sutra itu menjejaskan atau membatalkan sembahyangnya. Tak ada. Lalulah nak lalu berapa ratus kali pun. Yang ke-9, kita dibenarkan menjamak. Menjamak sembahyang zuhur dan asar serta maghrib dan isyak, dan mengqasarkan sembahyang fardu selain subuh dan maghrib. Selain subuh dan maghrib. Kalau ada kata ada sembahyang subuh pun qasar juga jadi itu ganjil, pendapat ganjil tak usah pakai lah. Awak kebanyakannya tak ada. Sembahyang fardu selain ketika dalam perjalanan boleh. Memang dibenarkan kepada kita. Tapi iyalah pasal bulan puasa dia jelitah dah. Kalau kita naik kapal terbang kau gapo ke tak? Sekala ada minuman kau makanan kau gapo ni. Ini tidak hidai dah. Dah. Sebenarnya musafir dah orang-orang ni. Tanyalah sekurang-kurangnya. Dah nak pergi dah tanya. Dia boleh dah kalau dia nak buka puasa apa. Ni tak ada channel langsung. Tak ada channel langsung. Oh, lagu tu kalau berjalan jauh benar lagu tu dah. Tanyalah dulu. Orang nak ke tidak? Kalau tak saya tak apa. Sebab dia memang harus tak puasa. Bila dalam musafir. Itu kemudahannya. Ni kita tu baru jadi susah lah. Jadi susah jadi cerok lapar dah. Musafir tak pasal tak buka puasa. Padahal kita ada boleh tu sepejamak tu boleh. Sepejamak. Kebanyakan mazhab mengatakan kalau kita nak buat sembahyang tu dengan sempurna, dengan lengkap seperti biasa pun boleh juga. Tapi dah ada kemudahan tu kita gunalah. Kalau dia nak puasa boleh juga, bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Tetapi Nabi ada sebut juga puasa dalam perjalanan ni tak ada molek, tak ada molek. Tapi dia ada sebut. Para sahabat yang ke-10 ni, para sahabat sangat suka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika berada di Madinah atau ketika dalam perjalanan. Memang apa ni?
Gitulah kebiasaannya. Tapi di antara hak ramai-ramai tu adalah hak sahu, rajin benar cara. Misalnya Ibnu Mas'ud, dia terkenal dengan sahibun na'lain. Sahibun na'lain maknanya orang yang cara ke kasut Nabi. Kalau Nabi pergi mana-mana pecat. Sebab kadang-kadang bila pecat ni, dia pergi alik sana pula baru nak pakainya. Jadi dia pegang selalu, pegang kasut Nabi tu begitu, pergi mana-mana kan. Bila Nabi pergi alik sana, dia letak. Tidaklah kata kena mari ikut ni pula. Dia terkenal. Ada yang bawa batah Nabi, bawa batah Nabi, ada juga. Dia bawa batah. Bila Nabi nak tidur, dia simpan. Masing-masing ni ada anak bini belakang. Bukan kata dia orang muda, budak. Dah, masing-masing nak khidmat. Setakat mana yang boleh itu. Kalau Nabi nak ambil sembahyang, ada dah. Mana masing-masing tu buat kerja. Ada dah yang bawa bekas air, dia cuba. Tak ada lah Nabi kata nak buat sendiri, tak ada. Dia cuba air, Nabi ambil sembahyang, gitulah. Itu cara sahabat-sahabat ni, setia sangat dan sayang sangat kepada Nabi SAW. Orang-orang yang berkhidmat lagu ni kemudiannya kalau kita tengok jadi orang-orang besar saja. Misalnya Abu Hurairah, baik rajin khidmat, dia jadi gubernur kemudian. Ibnu Mas'ud, gubernur ni menteri besar lah. Kalau kita bukan gubernur bank negara, no, gubernur dalam sistem pemerintah khilafah ni serupa dengan presiden lah. Tu dalam sistem presiden tu dia ada gubernur macam menteri besar lah. Kita jadi orang-orang penting. Tapi hidup dia dulu gitu, berkat tu, kelebihan khidmat kepada Nabi SAW. Allah SWT beri masing-masing tu jadi orang lebih. Itulah benda. Jadi nampaknya kita sekatulah untuk hari ni. Untuk ada tajuk baru tu kena seterusnya lah minggu depan. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana. Ke sana. Adakah kurang pahala orang yang ambil rukhsah buka puasa semasa musafir berbanding orang yang teruskan puasa? Jadi pahala dia buka teruji pada bulan Ramadan. Ya. Dia apabila ada kebenaran gitu tidak akan ada kurang lah. Gitulah ringkas. Tidak akan ada kurang. Itu boleh kalau dia nak pilih. Tidak kata lebih baik dapat pahala banyak. Tidak. Memang kebenaran, bila ada kebenaran lagu tu tak ada, tak apa dah. Ni banyak ni. Ganti masa di Mekah yang Madinah. Kalau di Mekah tu nampak makmum atau orang yang sedang solat ni tak ada lah tak kalau orang lalu. Kalau di Madinah tu nampak kalau lalu tu namanya orang sembahyang tak ada hukum lain untuk keluar masjid ni atau macam mana? Tak bilang semua dia tanya spontan gitu kan. Tu dululah, kalau tidak hilang pula dah. Jadi sebenarnya serupa je masjid mana-mana pun, terutama masjid besar begitu. Serupa je. Mungkin hak kita nampak dia tahan tu, dia sembahyang seorang kau tengah Jumaat. Dia tak reti ya. Dia tak reti. Kalau dia reti, dia tak perlu tahan lah. Dia biarlah. Serupa di Mekah juga sama lah. Kalau dia tahan, maknanya dia tak reti lah. Gitu je lah. Takut siapa dia tu pula macam-macam tu orang mari tu kan tak? Dia tak reti lah. Jadi panjang dah ni. Lanjut dah.
Ni ada beberapa soalan ni. Yang pertamanya, kemuskilan Ramadan. Adakah disebut di dalam mana-mana hadis bahawa salat tarawih Nabi lakukan hanya 8 rakaat dan 20 rakaat? Jadi rekah cerita lah, kedua rekah lah kita kata ni. Yang sahih, tegas, jelas daripada Nabi SAW sendiri 20 ke 8 pun tak jelas. Sebab itulah ada mazhab 36 lah, mazhab Malik tarawih ni. Bahkan ada lebih lagi daripada tu. Tapi kebanyakan sahabat buat 20. Hak tu sahih. Hak 8 pun ada juga, tapi tidak terai lah. Ada juga. Jadi kok mana-mana pun kita kalau nak ambil mudah lah, boleh belakang. Tak usah duduk balas lah benda-benda lagu ni. Tak usah balas, tak usah. Itulah, ikutlah asal buat daripada tak buat langsung. Kok mana-mana pun tak boleh kurang daripada 8 lah. Gitulah. Kalau nak kira mazhab, kebanyakan mazhab 20. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad 20. Mazhab Malik tu lebih, 30 lebih. Tetapi memang ada juga difaham oleh setengah-setengah ulama daripada hadis tu, dia faham, dia nampak 8. Ada jugalah ke mana-mana pun. Soal pihak ni tak saya terima, pihak ni nak terima, itu memang ada lah, biasa lah lagu tu. Supaya masalah jarak saat ni lah, jarak musafir ke apa boleh jamak tu, dia ada khilaf lah kau tunggu ni. Boleh belakang, tak apa. Bahkan dalam jamak saja ke solat ni kan? hak mana tu? Jarak 3 batu tadi lah. Serupa lah, serupa. Jamak dan kasar. Boleh. Dia kira musafir dah. Sebab hak musafir tu kalau daripada Nabi SAW, serupa dengan tarawih ni lah. Tak ada yang sahih terat, tak ada. Kalau ada daripada sahabat, jadi orang ni pilih sahabat ni, orang ni pilih sahabat ni, terpulang lah. Begitu. Lepas tu persoalan berkenaan jamak dan qasas semaya ni. Jika seseorang berasal dari Selangor, hanya ni, dan belajar di Kelantan, kemudian dia balik ke Selangor, adakah dia boleh jamak dan qasas solat sedangkan Selangor itu tempat asalnya? Macam mana kiraan yang menyebabkan seseorang itu perlu solat tamam? Semasa di Kelantan dia dikira bermukim atau bermustautin. Bagaimana pula keadaannya di Selangor? Kalau kiraan itu berdasarkan kepada niat seseorang, jika dia niat bermukim dikira bermukim, jika niat bermustautin dikira mustautin. Mohon penjelasan lah. Mohon penjelasan dalam perkara ni. Jadi hak ni kalau mengikut mazhab dia tak serupa, hak ni kata gini, hak ni kata gini, kita ambil lah satu. Kita kata kalau Syafi'i dia kata 3 hari, lebih pada 3 hari tu kan kena sembahyang penuh gitu. Kalau Bukhari dia kata 19 hari. Dalam masa 19 hari tu kalau kita pergi mana-mana, walaupun tempat asal kita, kita boleh jamak dan qasar, boleh. Dalam masa tu lah. Kalau kita pergi ke satu tempat tu, kita sudah niat nak bermukim dah, tak sampai lagi 3 hari, kena semaya penuh dah, mengikut setengah-setengah ulama. Tak kira lah balik tempat asal kita ke tempat baru ke. Kalau kita niat memang nak bermukim, jadi bermukim tu yang menyebabkan. Cuma bermukim hak ni kata 3 hari, hak ni kata 19 hari, hak ni kata lepas pada tu memang berbeza lah, banyak lah waktu tu. Bermukim itulah yang menyebabkan jadi kena seseorang tu sembahyang tamat, bukan mustautin. Bermukim ni mana lebih daripada tempoh tadi tu lah, mengikut masing-masing pendapat tu. Mustautin di mana seseorang duduk setempat tu, dia kira-kira tak segil lain dah, kira-kira situlah dia akan buat sebagai tempat tetapnya. Mana mustautin, jadikan sesuatu tempat tu sebagai watannya, sebagai tempatnya. Jadi mustautin lagilah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kan,
Orang semaya jemaah ni ramai nampak, tapi orang luar tak jadi. Dia kena cukup 40 tu hak mustautin. Dia kira mustautin situ bukan mukim. Orang bermukim ni dia boleh jadi nak balik, walaupun dia duduk 10 tahun di situ, dia akan balik. Dia ada rancangan nak pergi ke lain. Itu bermukim. Bermukim tu dia kena semaya penuh dah. Tapi nak kira je mak, kalau mengikut mazhab Syafi'i lah, kalau mazhab lain banyak lagi, kalau mengikut mazhab Syafi'i, cukup 40 tu dia kena hak mustautin, hak duduk tetap situ. Tak kira hak mukim tu. Walaupun 10 tahun dia duduk situ, dia 10 tahun dah, tak kira hak tu. Lepas tu hak ni masalah dia, masalah balik tadi lah. Sebab tempat asal dia balik pun dia nak mari pula kan. Dia nak mari pula. Jadi ketika tu dia musafir. Tidak kata bila balik ke rumah tu jadi hilang nama musafir tu. Tak. Musafir tu kira perjalanan. Jadi itu terpulai lah. Cuma kalau mengikut pendapat orang kata dia nak duduk balik tu sebulan. Sebulan tu lama dah. Orang panggil bermukim lah. Mengikut setengah-setengah pendapat tu. Mengikut setengah-setengah pendapat tu dia kira bermukim dah lah. Jadi dia kena sembahyang penuh dah lah. Tidak mati di Selangor tempat dia. Kalau tempat lain pun lagu tu lah juga. Tempat lain pun lagu tu lah juga. Payah nak pegang tu dah. Mana saya dah. Kalau saya kena hak Bukhari 19 hari. Sebab apa? Dalam Bukhari ni dia bahagi tu. Dia pertahan hak tu. Sebab apa? Nabi pergi dalam perjalanan tu berapa hari dia? Adakah dia tahu dah lama dia nak duduk Mekah tu, tapi dia jamak sampai ke sudah. Bukan 3 hari, dia pergi bukan 4 hari. Hak tu lebih kemat. Wallahu a'lam. Gitu. Kalau tak pakar tu, tak saya pakar tu pun tak apa, ikutlah mana ada tu. Asal ada rujukan tak apa dah. Asal ada rujukan tak apa. Tetapi hak semoleknya kita kata ikut Nabi dulu. Lama kan dia pergi Mekah tu dalam haji wadah dia tu. Berapa hari? Imam Bukhari kira 19 hari. Dalam masa tu dia jamu. Patut qasar. Itulah. Kalau kita nak ikut orang lain, tak apa. Ikutlah mana-mana pun. Itu dia kira musafir sebab dia mana tak ada mukim tu. Dia kira musafir lagi tu dalam masa tu. Lepas tu baru dia balik. Dalam masa tu adakah dia jamak dan qasar? Ya. Betul lah. Kalau kita nak bayar lain kena cari dalil lain lah. Kalau nak dalil pasal ni hak tu yang paling kemahnya. Hak paling kemah. Orang lain dia akan kata kemah hak dia kan, bahasa dia. Dah hak tu biarlah. Bagaimana nak deal? Deal ni guna apa putih dengan jemputan amalan solat hajat berjemaah. Jika dibuat macam menyanggah sunnah, kalau dijauhi macam serba salah. Macam serba salah. Jadi bagaimana anak cara paling hikmah mendepaninya dalam masyarakat? Dia gini, kalau bagi pendapat saya lah, kalau benda tu selagi kita boleh bertolak ansur, boleh tu tak sama banyakkan masalah, jadi pening orang. Jadi dalam masalah ni ada hadis dalam Bukhari ni pun, sahabat panggil dia, hadis Itban dan lain-lain panggil, pergi ke rumah dia. Dia kata dia tak boleh pergi masjid sebab kesusahan dia. Dia nak kalau boleh Nabi mari di rumah dia, dia nak buat tempat tu, tempat Nabi sembahyang tu sebagai tempat sembahyang dia seterusnya. Nabi SAW pun pergi rumah dia. Mana kata dia tempat mu nak aku sembahyang? Dia pun tunjuk sini. Nabi pun pergi sembahyang. Dia sembahyang sekali. Dia sembahyang sekali, bukan Nabi sembahyang seorang dah. Dia sembahyang sekali. Jadi setara tu ada menunjukkan pada saya lah. Kan dia ada hajat dia tu, hajat dia kan? Hajat dia nak suruh sembahyang di rumah dia, tempat tertentu dia nak buat jadikan tempat tu sebagai tempat sembahyang dia berterusan. Nabi memenuhi hajat dia. Dia pergi. Dan dia tidak larang, dia tidak kata ini salah ni. Dah, kawan tu buat tempat sembahyang dia. Jadi di situ boleh kita ambil kaedah sembahyang hajat. Sebab sembahyang hajat, sembahyang mana-mana pun Nabi tak ada ajar.
niat gini, kena niat dalam hati ni. Kalau kita sebutnya usalli fardhu begini-gini dah. Tak ada dalam hadis mana-mana beroyak lagu tu. Cuma daripada latar belakang dia tu kita boleh tahu apa maksud dia. Misalnya sembahyang duha, di waktu duha tu tak mau dia buat. Ada yang kata kebetulan waktu duha je, bukan sembahyang duha, benda lain, kerana benda lain. Ada juga. Tak apalah kalau kita terima, ambil dari sudut masa, masa tu. Ada juga kita kata. Begitu juga sembahyang hajat, sembahyang apa. Macam ni kita boleh ambil. Hak tu bagi saya hak paling kuat kalau sembahyang hajat. Ada pun hak dalam Tirmizi hak dia buat di bawah tajuk sembahyang hajat tu tidak sahih. Tapi sini pun tak ada sebut juga hajat tu. Tak ada sebut. Cuma sekadar tu je lah. Sekadar tu. Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia kata jadi bid'ah kalau berpanggil-panggil lah, istihad, mari kita pakat sembahyang hajat, bid'ah. Dia tak sah lah. Jadi pakat panggil tu tak sah lah. Tapi ulama-ulama lain dia jadikan hadis tadi sebagai asas. Hak tu pun dia panggil Nabi. Kalau dia panggil orang lain tak boleh apa? Begitu. Dia fikir dari segi munasabah lah. Jadi bagi saya kalau nak kira, hak ni masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Cumanya sikit-sikit sembahyang hajat, sikit-sikit sembahyang hajat dah. Waktu sembahyang hajat tu pula benda-benda dunia kadang-kadangnya. Nah. Tapi hajat dunia apa hajat orang juga kan? Nah. Hajat orang juga. Jadi itulah, janganlah lebih-lebih sangat. Siapa jadi orang agama ni tak ada kerja lain. Sungguh. Zaman lain ni pun ada lagi. Tak ada kerja lain. Sekitar benda-benda tu. Tu tak salah sebab Nabi tidak sampai setara tu. Tidak. Tapi adalah asas dia tu ada. Tidak nak kata tak boleh langsung, tak kena juga. Nak kata tak. Jadi benda-benda lagu ni boleh lagi. Tapi kalau ajak pergi ngatik di rumah, pergi mati, tak ada. Tu je lah. Kalau tak ada lagu, tak ada. Ni boleh lagi kita teruk-teruk, kita kata dah. Kalau kita nak pakai juga, ada juga. Biar kita betul ansur. Serupa dengan kunut ke apa, masih ada lagi. Betul ansur, tak usah cari lah, tu ikutlah. Tapi kalau hak tak boleh, hak tak ada sungguh. Tak ada, cakap cari tak ada. Sekali pun tak ada buat. Isyarat pun tak ada. Isyarat pun tak ada. Tu tak boleh. Gitu je lah boleh kata ni. Pada suatu malam ni soalan lain pula. Orang lain pula ni kan. Soalan yang pertama, pada suatu malam saya mengalami ihtilam. Yang ni mimpi basah. Mimpi basah. Ni bahasa dia. Bahasa orang yang bertanya ni. Mana mimpi basah. Ihtilam ni makna seorang mimpi dia bersetubuh. Tu. Dia mimpi dia bersetubuh. Masalah ni hak timbul ni, bila bersetubuh tu, kalau setubuh saja tak apa lagi. Bangun-bangun basah. Bukan air kecing basah tu dah. Bukan air kecing. Yang keluar tu air mani. Bukan air mazi, bukan air wadi, air mani. Hak basah tu jelas air mani. Itu persoalan. Kalau lagu tu kena mandi, wajiblah mandi. Orang panggil mandi junub, mandi janabah tu. Tak mandi tak boleh, tak sah. Maya gapo tak jadi. Penting kena tahu tu. Kalau mimpi bertubuh mimpi, tapi tengok tak ada basah, tak kena mandi. Tak kena mandi. Walaupun mimpi setubuh, tak kena mandi. Beza dengan kalau hak dalam sedar ni, dalam kenyataan ni tak keluar air mani, bukan kalau setubuh kena mandi. Tu. Ni kalau mimpi. Kalau mimpi tak kena mandi. Kalau tak keluar air. Atau kalau keluar air mani maksudnya. Kalau air lain tak juga. Kalau air mazi basuh pada dah. Gitu je. Ini persoalannya, ya ihtilam. Kemudian saya bangun bersahur dan menangguhkan mandi wajib sehinggalah berkumandang azan subuh.
Adakah sah puasa saya disebabkan menghilangkan hadas besar selepas subuh? Mana waktu puasa? Tak apa sah. Kalau dia tak maya subuh qada apa sah dah. Nak kira nak bayar dari segi sah tu, kena jagalah semaya tu kan. Dia tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Cuma lebih moleknya kita mandilah mungkin nak semaya dalam waktu tu kan. Kalau kata tak ada mandi ataupun sengaja tak apa, sah puasa tu. Yang kedua, pada suatu hari ada cerita sungguh ni. Cerita sungguh ni. Pada suatu hari ketika berpuasa, saya mengalami sendawa masam. Dia buat dalam braket tu apa dia? Sendawa masam, betul tak? Sendawa yang mengeluarkan sedikit sisa makanan yang ada pada kupu kerongkong hingga ke pangkal lidah. Adakah sah puasa saya pada hari itu? Sah, tak ada apa, tak ada apa. Cuma kalau tubik, katakan tubik, okey lah, tak usah telan. Kalau tubik dalam mulut ni, kalau duduk dalam ni, tak payahlah. Itu takut jadi mutah pula kan. Biar tak apa, sah tu. Mudah je, tak ada lah mana, tak ada susah. Gitulah. Jadi kalau sedawa masam ataupun kita berus gigi salah masuk air, tak kisah benda tu. Cuma kena beringat sikitlah daripada skala. Kita nak koma ke, nak isap air ke hidung ke, itu tetap sunnah walaupun bulan puasa. Tapi kena beringat sikitlah daripada tidak bulan puasa, gitu je. Dari segi isap air ke hidung, satu dia puasa, kalau dia tengah semaya dah Ustaz. Dah orang masa. macam mana? Dia tengah semaya. Tak apa, supaya juga. Tak batal. Hak batal ni kalau tubik penuh mulut. Tu baru batal. Penuh mulut. Adakah benar bahawa sunnah Nabi SAW minum air selepas bangun tidur tanpa bersiwak terlebih dahulu? Dan ada kawan Ana bagi tahu air liur selepas tidur itu asid yang baik untuk penghadaman, dan kerana itulah Nabi SAW melakukan sedemikian. Benarkah? Adakah dalil dari sunnah Nabi SAW begini? Tak ada dalil dia. Terai dia ajar lagu tu, tak ada. Kalau ada kebetulan, itulah cerita lah. Tetapi tak ada disebut gitu tu. Kalau ada berlaku kepada dia secara kebetulan, itu tidak bermakna sunnah. Tidak bermakna sunnah. Dan kalau dia buat pun, dia buang gigi berapa kali sehari. Dia gigi dia molek, tidak air dia basi pun gitu dah. Jadi kalau air liur basi tu, kita kena fikir, jangan fikir dari segi air liur tu saja. Memanglah air liur tu molek untuk penghadaman. Tapi kalau lah air liur tu dengan darahnya, dengan gaponya, tidak jadi molek, jadi kau penyakit pula dah. Jadi ni gitulah, setara itulah. Nak kata Nabi SAW buat semua lah, tak ada. Gitulah, wallahu a'lam. Lebih kurang itulah soalan, tak ada. Itu bisa yang Ini